Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini Cikgu akan membincangkan 3 lagi contoh soalan dan cara penyelesaian, iaitu persamaan yang melibatkan indeks. Okey, so apa yang Cikgu maksudkan di sini ialah kita memilih 3 soalan untuk diselesaikan, dan untuk menyelesaikan soalan ini kita perlukan pengetahuan ataupun penggunaan asas-asas yang dipelajari dalam indeks. Okey, sebelum ini dalam satu video Cikgu ada terangkan 3 contoh dan cara penyelesaian bagaimana soalan yang berbentuk indeks ataupun persamaan yang berbentuk indeks itu kita selesaikan dengan menggunakan asas-asas yang dipelajari berkaitan dengan indeks masa murid-murid berada di menengah rendah. Okey, so lanjutan daripada video itu Cikgu nak bincang 3 lagi contoh untuk menambah pengetahuan murid-murid bagaimana nak selesaikan satu persamaan yang melibatkan asas-asas indeks. Okey, so kita mula daripada contoh 1. Okey, dan bagaimana kita akan gunakan asas-asas yang dipelajari semasa menengah rendah berkaitan dengan indeks dan bagaimana ia digunakan dalam penyelesaian. Okey, kita mulakan daripada soalan 1. Cikgu salin soalan pertama. Okey, perhatikan soalan pertama ialah 6, indeksnya ialah 2x, tolak 36, 6 tolak 2x bersamaan dengan kosong. Okey, ini adalah satu persamaan dan anda dikendaki menyelesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai x. Tetapi perhatikan di sini dalam soalan ini adalah melibatkan perhatikan kita ada satu sebutan bentuknya adalah bentuk indeks dengan asasnya base numbernya ialah 6 dan indeksnya ialah 2x. Okey, perhatikan sebutan yang kedua. Okey, base number ialah 36 dan indeksnya ialah 6 tolak 2x. Daripada pengalaman murid-murid, iaitu daripada apa yang murid-murid belajar sebelum video ini, iaitu dalam 3 contoh itu, untuk menyelesaikan satu soalan yang melibatkan indeks, yang penting sekali ialah tak kira ada berapa sebutan dalam persamaan itu, tak kira berapa sebutan terlibat dalam persamaan itu, tapi yang penting sekali ialah kita perlu ringkaskan persamaan itu akhirnya menjadi kebentuk AN sama dengan AN. Kita perlu ringkaskan ke bentuk AN sama dengan AN. Mengapa? Sebab dengan samakan base number ini, maka N dan N kita boleh samakan, iaitu indeks itu boleh disamakan. Mengapa indeks ini perlu disamakan? Sebab perhatikan dalam soalan ini X yang kita nak cari itu berada dalam indeks. So kita perlu hasilkan satu persamaan yang melibatkan X dan ia hanya diperolehi dengan menyamakan dua sebutan ini dalam bentuk seperti mana yang kita belajar dalam indeks. Okey, so ini adalah sentiasa perlu murid-murid ingat bahawa dalam penyelesaian soalan yang melibatkan indeks, boleh berbagai bentuk soalan, tapi yang penting sekali ialah kena bawa ke bentuk indeks, satu di kiri, satu di kanan dengan base numbernya adalah sama supaya kita boleh samakan indeks. Mengapa kita perlu samakan indeks? Sebab nilai yang kita cari x itu berada dalam indeks. So maka kita perlu gabungkan ataupun menghasilkan satu persamaan dalam sebutan x, dan ia hanya boleh dihasilkan sekiranya apabila indeks ini disamakan. Boleh? Okey, kita mulakan Okey, so langkah pertama di sini ialah seperti mana yang cikgu maksudkan tadi. Okey, so kita pindahkan yang ini ke sebelah kanan. So ia akan jadi 6 2x bersamaan dengan
36 tolak 2x. Okey, perhatikan. So sekarang perhatikan di sini ya, kita sudah pun ada bentuk. Tapi beza sekarang ya, di sini adalah 6, base number di sini adalah 36. Tapi kita perlukan dua-dua base ini mestilah sama. Nombor base mestilah sama. So sekarang apa anda perlu lakukan adalah ya, yang 6 ini tak ada masalah. Okey, sebab 6 sudah pun dalam bentuk yang paling mudah. Okey, so sekarang 36 ini kita perlu tukar kepada base 6 dengan indeks utama. So adalah didapati iaitu 36 ialah 6 darab 6 ataupun 6 kuasa 2. So sekarang kita dapati 36 ialah 6 kuasa 2. Okey, cikgu padamkan di sini sekarang. Okey, so sekarang cikgu turunkan 6 2x sama dengan ya 6 kuasa 2 dan 6 tolak 2x. Okey, di sini masih ingat tak murid-murid? Ya, iaitu AM N adalah AM darab N. Masih ingat kan asas? Sebab itu kata soalan ini ya perlukan asas-asas indeks di setiap peringkat. Sebab itu indeks ini apabila nak selesaikan asas pengetahuan berkenaan dengan indeks itu sangat-sangat penting. Okey. So sekarang perhatikan, kita sambung seterusnya. So kita dapat 6 2x sama dengan 6 tolak 2x. So sekarang perhatikan, so kita sudah pun bawa ke bentuk yang dikehendaki, maka indeks ini boleh disamakan. Ya, indeks ini boleh disamakan. Jelas? Okey. Sekarang apa yang kita nak lakukan ialah seperti mana yang cikgu maksudkan, kita perlu hasilkan satu sebutan ataupun satu persamaan yang ada sebutan x. Okey. Sekarang kita akan hasilkan 2x sama dengan 2 kurungan 6 tolak 2x. Perhatikan sekarang, ini yang cikgu maksudkan tadi, menghasilkan satu persamaan yang melibatkan sebutan x. Okey, so sekarang perhatikan ya, kita ada 2x sama dengan, kembangkan tanda penting. So positif, so di sini adalah 12. Perhatikan di sini tanda positif, negatif, so akan jadi negatif 4x. Okey, 6 kali 2 darab 6 12, positif negatif negatif 2 darab 2x adalah 4x. Boleh? Okey, sekarang kita teruskan di sini, perhatikan. Okey, iaitu 2x sama dengan, okey kita bawa, so ia akan jadi 2x tambah tolak jadi 4x sama dengan 12. Boleh? So sekarang perhatikan, yang ini adalah 6x sama dengan 12. So x adalah 12 bahagi dengan 6, iaitu kita perolehi nilainya adalah 2. Okey. So sekarang perhatikan bagaimana ya soalan yang diberikan itu kita selesaikan dengan menggunakan asas-asas indeks yang dipelajari semasa mendengar rendah. Tetapi soalannya adalah soalan peringkat matematik tambahan. Soalan yang diberikan ini adalah soalan di peringkat matematik tambahan, tetapi asas untuk selesaikan soalan itu ya kita gunakan seperti mana murid-murid belajar semasa mendengar rendah. Okey. So ini adalah cara penyelesaian bagi soalan 1 yang kita pilih untuk bincang dalam video ini. Okey. So cikgu harap murid-murid akan buat lebih banyak ulang kaji supaya mahir dalam penyelesaian soalan-soalan yang melibatkan persamaan dalam bentuk indeks. Okey. So sekarang cikgu padamkan yang pertama. So pastikan seperti mana selalu cikgu sebutkan. Okey, so di sini ada 3 contoh soalan untuk anda belajar ataupun bukan hafal ya, memahami cara penyelesaian. So pastikan selepas satu soalan diselesaikan, okey, cuba ingat dan fahamkan cara penyelesaian, bukan hafal. Okey, belajar cara penyelesaian dengan mengulang soalan yang cikgu bincang itu dengan ya anda sendiri. Cuba soalan itu. Okey. Okey, selepas anda rasa yakin dan dapat mempelajari apa yang patut daripada soalan dengan menyelesaikan soalan 1 itu, ya
sekarang anda boleh cuba soalan yang kedua. Okey, cikgu akan bincangkan bagaimana kita nak selesaikan soalan yang kedua. Okey, so cikgu padam yang pertama dan salin yang kedua. Okey, kita padamkan soalan pertama. Okey, salin soalan kedua. Okey, perhatikan soalan kedua di sini adalah ya 3 bahagi dengan 2x tambah 1 sama dengan 24. Okey, perhatikan di sini dalam soalan ini, okey, kita ada 3 sebutan. Okey, kita ada 3, iaitu 2x tambah 1. Okey, ini seperti mana yang kita perlukan, iaitu kalau soalan ini perlu diselesaikan, ia mestilah sebutan mestilah dalam bentuk indeks. Sebutan itu mestilah dalam bentuk indeks. So yang bawah ini tak ada masalah. Base numbernya adalah 2 dan indeksnya ialah 2x tambah 1. Okey, sekarang perhatikan nombor di atas adalah 3. So sekarang kalau kita nak bawa kepada bentuk indeks, paling-paling kita boleh bawa ialah 3 ke indeks adalah 3 kuasa 1. Okey, bandingkan yang bawah 2. So 2x tambah 1. So perhatikan base untuk nombor di atas adalah 3, tapi di bawah ialah 2. Tetapi apa yang murid-murid belajar dalam menyelesaikan soalan melibatkan persamaan yang bentuk indeks ini, ya, murid-murid perlu bawa ataupun menghasilkan bentuk, okey, indeks yang mempunyai base number yang sama. Tapi di sini perhatikan kita ada base 3 dan base 2 di mana mustahil kita boleh samakan. Mustahil kita boleh samakan. Bagaimana 3 boleh jadi 2, 2 boleh jadi 3. So mustahil kita boleh bawa kepada ya. So bagaimana kita nak bawa? Tapi kalau nak selesaikan soalan ini, ya, mesti bawa ke bentuk sama ada semua di bawah base 3 ataupun semuanya dalam base 2. Okey, so bagaimana kita nak lakukan? Okey, perhatikan satu lagi nombor yang kita ada. Okey, satu lagi nombor yang kita adalah 24. Okey, so 24 ini, bagaimana 24 ini boleh bantu kita untuk menyelesaikan soalan? Sebab 24, okay, apakah base number yang sesuai? Sekiranya kita darab berapa kali kita akan dapat 24. Kalau kita gunakan 3, mustahil, tidak boleh. Kalau kita gunakan 2 pun tidak boleh. Okey, so kita 24 ini tidak boleh ditukar kepada base 3 ataupun tidak boleh tukar kepada base 2. Tetapi bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Sebab nak selesaikan, cikgu dah kata perlu bawa ke bentuk AM sama dengan AN mesti. Sebab dengan bawa ke bentuk ini baru kita boleh samakan indeks. Sebab daripada samakan indeks ini, kita akan hasilkan satu persamaan dalam sebutan X yang boleh bantu murid-murid memperolehi nilai X. Hanya dengan bentuk ini saja. So, tapi sekarang masalahnya ialah kita ada 3, iaitu 2 base, yang atas 3 base. Yang 24 ini tidak boleh bawa kepada base 2 keseluruhannya, ataupun 24 itu tidak boleh tukar kepada base 3 keseluruhannya. So bagaimana kita nak selesaikan? So di sini ya, murid-murid perlu berhati-hati. Tetapi soalan diberikan, maksudnya soalan ini boleh diselesaikan. Walaupun ketiga-tiga mempunyai base yang berlainan dan kita tidak boleh bawa kepada satu base yang khusus, satu base yang sama, tetapi soalan diberikan, maksudnya soalan ini boleh diselesaikan dengan cara indeks. So di sini yang penting sekali ialah kebijaksanaan murid-murid. So murid-murid bijak bagaimana kita nak bawa sama ada semua itu kepada base 3 ataupun base 2.
Mustahil kita bawa kepada base 24. So bagaimana? Di sini semuanya adalah bergantung kepada pengetahuan, pengalaman yang dimiliki oleh murid-murid. Okey, so sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana yang ketiga-tiga ini kita akan bawa kepada satu base yang sama. Okey, perhatikan ya. Sekarang perhatikan. Okey, cikgu susun dulu di sini ya. Cikgu susun dulu, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Okey, cikgu bawa ini ke atas. So, yang ini ke bawah. So, di sini kita ada 3 bahagi dengan 24. Yang ini pindah jadi bahagi. Yang 2x tambah 1 bawa ke atas jadi 2x tambah 1. Okey, perhatikan sekarang. Okey, sekarang cuba kita bincang bahagian ini saja. Bincang bahagian ini, iaitu 24 bahagi dengan 3. Berapa? So kita dapati 8. So 24. So didapati. Okey, yang ini adalah 1, yang ini adalah 8, iaitu 1/8 sama dengan 2x tambah 1. Okey, sekarang perhatikan 8 di sini. Sebab itu cikgu kata bagaimana kita akan bawa ke bentuk yang mempunyai base number yang sama, dan ini hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan, pengalaman yang ada pada murid. Mesti bawa kepada satu base yang sama. So sekarang dengan cikgu lakukan susunan seperti ini, ya, kita dapat ringkaskan 3/24 ini menjadi 1/8. So sekarang perhatikan 8. So 8 ini ya, seperti mana kita faham, 8 ini boleh dibawa kepada base 2, iaitu darab 2 4, darab 2 8, iaitu 2 kuasa 3. So sekarang perhatikan yang asalnya pada mulanya dia bagai tidak boleh diselesaikan, tetapi dengan pengetahuan yang ada pada murid, pengalaman yang ada pada murid, bagaimana murid berjaya mengaitkan 3 dan 24 itu supaya boleh bawa kepada satu nombor yang boleh dapat ataupun boleh samakan dengan asas 2. So sekarang kita berjaya tukarkan kepada asas yang dikehendaki, iaitu asas 2. So dari sini kita dapati, so yang ini adalah 1/8 ataupun 1/2 kuasa 3 sama dengan 2x tambah 1. Okey, masih ingat? Masih ingat tak bentuk ini? Iaitu 1/m adalah sama dengan E negatif M. Okey, masih ingat asas ini? So bila kita bawa ke atas, so yang ini akan jadi 2 kuasa negatif 3, bawa ke atas ya, gunakan asas ini. Apabila M ini bawa ke atas menjadi negatif M, so 3 ini bawa jadi negatif 3. So yang ini akan jadi 2 kuasa negatif 3, 2x tambah 1. Okey, perhatikan sekarang kita berjaya bawa ke bentuk yang diperlukan, iaitu AM sama dengan EM. Okey, perhatikan di sini. Boleh? So sekarang kita dah bawa bentuk. Mengapa kita perlu ke bentuk ini? Supaya kita boleh samakan indeks, iaitu M sama dengan indeks. Dengan samakan M dan N ini ataupun indeks itu, kita boleh hasilkan satu persamaan yang melibatkan X. So perhatikan di sini kita ada negatif 3. Di sini kita ada 2x. So maka perhatikan sekarang, cikgu keluarkan. So 2x tambah 1, cikgu letakkan sebelah sini dulu, sama dengan negatif 3. Yang cikgu maksudkan tadi, dengan samakan M dan N ini, kita boleh hasilkan satu persamaan yang melibatkan X. So sekarang perhatikan, ya, selepas kita tukar ke bentuk yang dibenarkan dalam indeks, ya, kita samakan M dan N, kita samakan indeks. Perhatikan kita peroleh satu persamaan yang melibatkan sebutan X. So sekarang seperti biasa, so 2x sama dengan negatif 3 tolak 1, so 2x adalah negatif 4. Perhatikan ya, negatif 4, so x adalah
negatif 4 bahagi dengan 2, kita dapat negatif 2. So, perhatikan jawapan iaitu X adalah negatif 2. So, ini adalah satu lagi contoh soalan yang cikgu pilih. Dan bagaimana kita gunakan pengalaman, pengetahuan selain daripada indeks, bagaimana nombor-nombor 2, 3 dan 24 itu kita bawa kepada ataupun tukar kepada satu base yang sama. So, ini adalah satu jenis soalan yang boleh membantu murid-murid mempelajari sesuatu yang lebih daripada indeks, iaitu bagaimana nombor-nombor yang asalnya tidak boleh dibawa ke bentuk yang sama ataupun kepada base number yang sama, dengan pengetahuan pengalaman yang dimiliki oleh murid-murid berkenaan dengan matematik, murid-murid berjaya mengaitkan nombor-nombor yang asalnya tidak boleh, nampak macam tidak boleh, daripada pengalaman, pengetahuan boleh ditukar. Okey, sebab itu soalan ini diberikan. So, jangan awal-awal lagi mengalah. 24, 3, 2, mustahil saya boleh lakukan. Tidak, kita tidak boleh mengalah. Kalau soalan satu soalan itu diberikan, maksudnya soalan itu boleh diselesaikan. Masalahnya murid-murid kurang pengetahuan, murid-murid kurang pengalaman bagaimana nak selesaikan bentuk yang diberikan. So, cikgu harap ini akan menjadi satu contoh untuk murid-murid untuk mempelajari bagaimana nak selesaikan satu soalan melibatkan persamaan dalam bentuk indeks. Okey, so sekarang praktikan. Cikgu pilih satu lagi soalan, iaitu soalan 2, dan berkongsi dengan murid bagaimana nak selesaikan soalan yang pada asalnya nampak mustahil, tetapi daripada pengetahuan pengalaman yang dimiliki, kita berjaya menyelesaikan soalan seperti mana yang dikendaki di bawah tajuk indeks. Okey, so sekarang soalan 1, seperti mana anda beri tumpuan dan belajar cara penyelesaian. Okey, sekarang soalan 2. Okey, berikan tumpuan, belajar cara-cara penyelesaian, bukan hafal. Okey, belajar, kemudian cuba ataupun awak sendiri kena cuba buat soalan ini. Okey, sehingga anda dapat memahami cara penyelesaian. Ulang, jangan hafal penyelesaian. Okey, kalau anda bersedia, sekarang kita akan selesaikan soalan yang ketiga. Okey, so cikgu padamkan soalan kedua. Harap berikan tumpuan, agak berbeza daripada contoh-contoh yang sebelumnya. So, harap murid-murid akan beri tumpuan pada soalan ini. Bukan sama tumpuan untuk semua, tapi agak berbeza sedikit. So, berikan tumpuan lebih. Okey, bagaimana keadaan yang asalnya mungkin tidak boleh akhirnya jadi. Okey, so sekarang cikgu padamkan dan mula bincang soalan yang ketiga. Okey, kita padam soalan ini. Okey, sekarang cikgu salin soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, perhatikan di sini adalah 8 2n tolak 1 sama dengan 4n tolak 1 darab 2n. Okey, perhatikan dalam soalan ini. Okey, dalam soalan ini kita ada 3 sebutan, iaitu 8, 2n tolak 1, indeks base-nya adalah 8. Perhatikan sebutan kedua, base-nya adalah 4, n tolak 1 adalah indeks. Perhatikan sebutan yang ketiga ialah 2n dengan base adalah 2 dan indeks adalah n. So, di sini kalau bandingkan soalan 2 tadi, kita ada 3, di mana ketiga-tiga itu pada asalnya nampak macam tidak boleh bawa kepada satu base yang sama. Tapi di soalan ini, walaupun base-base-nya adalah berlainan, iaitu 8, 4 dan 2, tetapi yang ini mudah boleh dibawa kepada satu base yang sama. Okey, ini tak ada masalah. So, di sini soalannya melibatkan sebutan yang banyak, tetapi
Sebutan-sebutan walaupun banyak di sini, sebanyak 3 di sini, tetapi ketiga-tiga ini dengan mudahnya boleh bawa kepada satu base yang sama. So untuk 8, 4 dan 2 semestinya daripada pengalaman murid-murid, base yang paling sesuai untuk ketiga-tiga nombor ini adalah base 2. So maksudnya yang 2M ini tidak perlu ubah. Sudah pun berada dalam kita perlukan satu bentuk indeks dengan base 2. Sudah. Yang perlu kita tukar ialah 4 dan 8 dan ini sudah pun biasa untuk murid-murid, tak ada masalah. Okey. So soalan ini tidak seperti soalan sebelum, agak mudah untuk diselesaikan, tapi jangan leka. Walaupun nampak mudah, ada kala murid-murid akan melakukan kesilapan sebab mereka terlalu overconfident. Okey, so jangan, pastikan setiap soalan mempunyai kesukarannya sendiri. Tidak nampak macam mudah, tetapi setiap satu ada kesukarannya. So jangan leka ataupun overconfident. Nampak macam mudah, so disebabkan terlalu mudah, nampak macam mudah, jangan sampai anda buat kesalahan. Okey, kita mulakan. So sekarang apa yang kita perlukan ialah 8 itu kita tukar kepada base 2, iaitu 2 darab 2 darab 2, 48, iaitu 2 kuasa 3. So yang ini akan jadi akan jadi 2 kuasa 3 kurungan 2M tolak 1. Okey, kita dah ubah kepada base yang kita hendaki. So sekarang perhatikan untuk 4 pula. So semestinya biasa kan? So 4 adalah 2 darab 2, iaitu 2 kuasa 2. So di sini adalah 2 kuasa 2, iaitu M tolak 1 darab 2M. Okey, so sekarang perhatikan, kita berjaya tukar semua kepada bentuk indeks. Sebab dalam menyelesaikan soalan persamaan yang bentuk indeks, kita perlu tukarkan kepada sebutan-sebutan yang diberi itu kepada bentuk indeks, dan setiap bentuk yang kita tukar itu mesti mempunyai base number yang sama. So sekarang kita berjaya tukar 8 menjadi kepada base 2, 4 kepada base 2, yang asal 2 ini tak ada masalah. So seterusnya, perhatikan di sini, iaitu AM kurungan N, sama juga di sini, iaitu AM darab N. Kita boleh gunakan untuk kedua-dua. Okey. So sekarang perhatikan, kita akan ringkaskan ini. So 2, 3, 2M tolak 1 sama dengan 2M tolak 1 darab dengan 2M. Okey. So perhatikan yang ini pula. Cikgu kata kita perlu bawa kepada AM. Mengapa? Kita perlu samakan indeks supaya daripada sini kita boleh hasilkan satu persamaan yang melibatkan X, baru kita boleh tentukan nilai X. So sekarang di sini kita perlu lakukan satu lagi langkah kerja, iaitu daripada 2 ini menjadi 1. Okey, bagaimana kita akan jadikan 2 ini jadi 1? Iaitu base base A indeks M darab AM. Masih ingat yang ini? Yang ini adalah A N tambah N. Okey, asas ini. Boleh? Okey. So sekarang kita akan gunakan asas yang kedua tadi. Okey, so di sini kita akan dapat 2, 3 2M tolak 1 sama dengan 2M tolak 1 darab jadi tambah M. Okey, perhatikan sekarang kita sudah berjaya bawa kepada bentuk yang dikehendaki, maka kita akan samakan M dan M. Seperti mana kita perlukan supaya menghasilkan satu persamaan untuk yang melibatkan X, melibatkan M,
supaya dapat nilai M yang kita nak cari di sini. Boleh? Okey, cikgu padam sekarang. Okey, kita padamkan di sini. Okey, so cikgu bawa ke atas. So di sini, dari sini kita dapati 3 kurungan 2M tolak 1 sama dengan 2 kurungan M tolak 1 tambah M. Okey, sekarang lakukan pengembangan sehingga menghasilkan satu persamaan dalam sebutan M. So, tanda jaga, so yang ini adalah 6M. Perhatikan positif, negatif, 3 darab 1, 3. Tanda jaga semasa pengembangan 2M. Okey, perhatikan yang kedua, positif, negatif, 2 darab 1 tambah M. Okey, so di sini kita dapati 6M tolak 3 sama dengan 2M tambah M. Ya, kita dapat 3M tolak 2. Boleh? Okey, sekarang pindahkan sebutan-sebutan M sebelah kiri dan nombor di sebelah kanan. So, 6M tolak 3M sama dengan negatif 2. Pindahkan, tambah 3. So, di sini perhatikan kita dapat 3M. Ya, negatif 2 tambah 3 adalah 1. Maka M adalah 1/3. Okey, perhatikan. Ya, so di antara ketiga-tiga ini, yang contoh soalan ketiga ini agak mudah. Seperti mana yang cikgu sebut awal tadi. Walaupun dia nampak mudah, tetapi ya jangan leka. Okey, so kadang-kadang murid ini kalau nampak saja soalan yang nampak agak mudah, okey, mereka membuat andaian yang salah. So akan lakukan kesilapan. Kesilapan ini bukan disebabkan kesukaran menjawab soalan, disebabkan overconfident, terlalu yakin. So jaga-jaga. So tak kiralah soalan itu susah ataupun nampak mudah, tetapi sentiasa berikan perhatian dalam cara penyelesaian. Jangan leka, jangan terlalu yakin. Don't overconfident. Okey. So cikgu harap contoh-contoh yang kita pilih, 3 contoh yang kita pilih adalah satu lagi video untuk membantu murid-murid mempelajari cara penyelesaian, bagaimana nak selesaikan satu soalan persamaan yang bentuk indeks. Okey, so dalam menyelesaikan soalan-soalan jenis ini, semuanya cikgu dah bincangkan 3 ataupun 3 dalam video ini dan 3 lagi dalam video sebelum. So cikgu harap murid-murid akan gunakan ke-6 soalan ini sebagai bahan ulang kaji supaya dapat membantu murid-murid mempelajari bagaimana nak selesaikan satu persamaan bentuk indeks dengan menggunakan asas-asas yang dipelajari berkenaan dengan indeks. Okey? So cikgu harap ya penerangan yang cikgu berikan dalam video ini memastikan murid-murid dapat memahami cara penyelesaian satu persamaan bentuk indeks. So seperti biasa, jika berpuas hati, semestinya berpuas hati dengan cara penyelesaian yang cikgu berikan thumbs up, like bagi cikgu. Okey, seterusnya letakkan komen anda di ruang komen supaya jadi pilihan. Video ini akan jadi pilihan untuk rujukan murid-murid matematik tambahan. Dan jangan lupa tekan bell button butang loceng supaya anda akan dapat notifikasi daripada YouTube berkenaan video-video cikgu yang lain. Dan akhir sekali, sehingga kita akan jumpa dalam satu lagi video dengan satu lagi perkara baru di bawah indeks. Ya, bye-bye. Terima kasih.